Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok 5 mod yang simple. Ada yang bawah RM10 je pun. Tapi kalau anda tak buat mod ni, mungkin boleh menyesal. Kalau anda nak tahu, saya ni datang dari engineering background. Jadi saya dah melalui training dari undergrad macam mana nak jadi engineer. Lepas tu sambung PhD lagi dalam engineering. Dan bila tengokkan syarikat-syarikat yang manufacture kereta kita, saya cukup yakin dengan engineer dalam company tu untuk design dan buat kereta yang kita akan beli dari kedai tu. Jadi saya ni bukanlah orang yang minat mod kereta ni. Lagi-lagi mod yang berat-berat sampai nak kena tune balik enjin dan sebagainya. Dalam bahasa pemotoran, orang yang jenis tak suka mod kereta ni, pegangan dia adalah standard itu indah. Tapi walaupun saya rasa standard itu indah, 5 mod yang saya nak cadangkan ni memang saya yakin anda akan puas hati dan tak boleh patah balik bila dah buat. Di tempat kelima, senarai mod yang simple ni adalah paint protection film just untuk ruang dekat celah handle kita nak buka pintu kereta tu. Nampak macam simple kan? Tapi cuba anda pergi tengok kereta orang lain. Lagi-lagi kalau kereta tu dah lama. Dekat sinilah kawasan yang paling banyak cala. Ada yang lagi teruk tu sampai cat pun dah tertanggal dekat kawasan ni. Atau mungkin anda cuba tengok dekat kereta anda sendiri. Banyak tak cala dekat door handle tu? Bukan nak kata door handle, yang belakang door handle tu. Kalau ada cala, mesti lepas ni sakit hati je rasa kan? Jadi sebaiknya lepas je beli kereta baru, terus pasang PPF ni. Just dekat kawasan tu je. PPF ni ataupun paint protection film biasanya kereta supercar lah yang pakai. Sebab nak elak stone chips rosakkan cat dia, lagi-lagi dekat bumper depan kereta tu. Untuk PPF yang elok, kalau nak cover satu kereta tu, memang harga dia RM15,000 ke atas lah. Gila tak? Tapi kalau kereta tu harga 2 juta, memang berbaloi lah. Kalau nak PPF yang murah, memang ada. Tapi 50-50 lah. Takut bila nak tanggalkan balik, cat tu boleh jadi rosak. Jadi untuk kereta kita yang biasa ni, dekat kedai aksesoris memang ada jual stiker kecil yang ngam-ngam je boleh masuk bawah handle tu. Kalau besar sangat pun anda suruh je kedai gunting sikit bagi ngam. Lepas tu tampal. Kalau dah tampal tu anda tak perasan pun benda tu ada dekat situ. Tapi lepas 2-3 tahun pakai, memang takkan ada satu pun kesan cala dari kuku kita dekat area tu. Memang berbaloi sebab harga dia bawah RM20 pun boleh dapat untuk semua pintu. Baik, di tempat keempat, senarai mod yang simple tapi sangat berguna ni adalah tak lain dan tak bukan car mat yang berkualiti. Ini saya bukan cakap yang coil mat tu tau, tapi yang kualiti dia lagi tinggi. Sebelum ni saya ada buat review pasal car mat yang macam ni. Kalau nak tengok, boleh klik dekat sini. Kalau ikutkan, ada beberapa brand yang buat high quality car mat ni, macam Enzo yang saya review hari tu. Dan ada lagi beberapa brand, tapi generally kalau dia guna material yang heavy duty macam ni, dah kira okey lah. Jadi car mat yang macam ni, dia akan tahan lebih lama dari coil mat tu. Lagi-lagi kalau anda banyak drive. Lepas tu kalau rosak, dekat driver side tu mostly akan ada 5 tahun warranty. Jadi walaupun harga beli dia agak mahal, tapi kita tak payah risau dia koyak. Lagi-lagi dekat two-mate kita tu. Lepas tu feature yang lain macam dia tak perangkap pasir, dia cepat kering, senang nak bersihkan, air tak tumpah, dan macam-macam lagi tu dia bergantung pada corak dekat car mat ni lah. Tapi bila anda start pakai je, memang tak boleh dah kalau nak guna car mat biasa. Feeling dia memang lain dan dia memang sangat kemas sebab dibuat spesifik untuk kereta kita. Harga car mat macam ni kita boleh dapat dalam lingkungan RM300 ke RM500 bergantung pada jenis kereta. Kalau nak jimat sikit, jangan include mat dekat dalam boot sebab dia besar. Cukup kita beli untuk driver dengan passenger saja. Okey, mod ataupun aksesori ketiga yang ada dalam senarai ni adalah phone holder. Ni saya nak tanya ni, ada tak antara anda dekat sini tak pernah langsung tengok phone masa drive? Saya hampir pasti semua kita akan tengok phone ni paling kurang pun untuk tengok Waze dengan Google Maps. Yang tengok telefon untuk WhatsApp masa drive tu, saya tak nak komen. Tapi kalau nak tengok map ni, kadang-kadang kita boleh letak dekat dashboard, letak dekat meter cluster, letak atas aircon, ada yang letak atas peha. Lepas tu bila brake ke, accelerate lebih sikit ke, jatuh telefon tu. Kalau sekali drive 5 kali jatuh,
100 kali drive, tak ke 500 kali jatuh? Tak rosak ke phone tu? Plus, tak bercala ke kereta kita dekat tempat yang jatuh tu? Jadi apa kata anda beli satu phone holder harga yang kurang RM20 lah dan try guna. Saya agak yakin bila anda dah start guna phone holder ni, memang tak boleh berpatah balik. Lagi-lagi kalau buat Grab ke, memang nak kena ada benda ni. Tak kisahlah holder ni jenis suction dekat cermin ataupun sangkut dekat aircon van tu, terpulang pada anda. Tapi kalau kata nak bermanja dengan isteri, nak minta tolong dia pegang pun boleh sepanjang perjalanan tu. Kalau sampai hatilah. Berani ke? Baik, mod yang kedua pula dalam senarai ni adalah dashcam. Kalau boleh, matlamat saya nak semua kereta dekat Malaysia ni ada dashcam. Lagi best kalau manufacturer sendiri supply dashcam ni. Maknanya kereta kita keluar je dari showroom tu, memang dah siap-siap ada dashcam. Dashcam ni bagi saya dia macam insurans lah. Bukannya hari-hari kita perlukan dia, tapi ada hari-hari tertentu dah benda nak jadi. Boleh jadi accident ke, orang pecahkan cermin ke, orang lain accident depan mata kita ke. Masa ni lah kita tercari-cari dashcam kita. Atau untuk kereta yang tak ada reverse camera, ada juga dashcam yang datang sekali dengan reverse camera. Jadi feature yang macam ni memang sangat useful lah. Dan kalau ada kamera dekat belakang, bagus juga sebab kita boleh record kalau ada rear end collision. Untuk kereta yang memang dah ada reverse camera pula, kenapalah manufacturer kita tak bagi kita record terus dari situ kan? Boleh guna benda tu masa nak reverse je, dah nak kena tebuk lubang, pasang kamera lain pula untuk rekod video. Dari segi harga, saya tengok brand yang popular dekat Malaysia ni macam 70 My, harga dia paling murah dalam RM150. Itu yang paling basic lah. Dan paling mahal pula, tengok anda nak feature yang macam mana. Kalau kata yang top spec tu, siap rear camera dan macam-macam lagi feature dia, sampai RM700 pun ada. Jadi mesti ada dashcam yang ngam dengan bajet semua orang. Yang penting bila berlaku apa-apa, kita dah ada recording tu. Jadi macam kita ni protected lah kalau nak bagi bukti pada polis contohnya. Cuma kalau pakai dashcam ni, kalau kita yang salah pun akan direkod dekat situ. Jadi mungkin dengan adanya dashcam ni, kita pun akan kurang lah langgar peraturan jalan raya. Okey, sebelum kita tengok mod ataupun aksesori nombor 1 ni, saya nak jemput anda join Nota Ahad. Benda ni percuma saja, di mana setiap minggu pada hari Ahad, saya akan emailkan anda perkembangan terbaru dalam dunia otomotif. Kemudian ada maklumat pasal enjin dan sedikit behind the scene channel Hasbullah Syarah. Jadi ini macam satu usaha untuk educate rakyat Malaysia tentang otomotif ni beyond video-video dekat channel ni. Jadi pendengar Hasbullah Syarah ni akan sentiasa up to date dengan dunia otomotif. So far dalam 10,000 orang dah join, dan sekali lagi, projek ni percuma je untuk anda join, dan link untuk join saya letak dekat bawah. Okey, jom sambung. Di tempat pertama, mod yang paling best khusus untuk rakyat Malaysia adalah jeng tapau hook. Kereta moden sekarang, kalau boleh dia orang nak buat kemas-kemas sampai nak sangkut barang pun tak boleh. Dulu kecil-kecil senang je, saya sangkut dekat lock kereta tu je. Tapi sekarang benda tu pun dah tak ada. Dekat kereta Pro 2 baru je best, sebab memang banyak hook untuk sangkut makanan ni. Beza saya dulu siap ada hook untuk sangkut handbag lagi. Kalau bukan untuk tapau pun, anda boleh guna hook ni sangkut dekat headrest tu untuk letak mainan anak-anak dekat belakang ke, atau nak letak apa-apa benda yang kecil-kecil supaya dia tak rattle masa kereta kita tengah bergerak. Dan of course lah, paling penting kalau beli makanan, senang kalau ada hook ni, dia takkan tumpah lagi. Jadi apa lagi mod-mod simple yang anda rasa memang kena ada dekat kereta ni? Cuba komen. Lagi sekali, link untuk Nota Ahad saya letakkan dekat bawah, dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.